Serlangsung terus program kita ke Singapura dan Brunei. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah summa alhamdulillah ma taufiqi wal intisamiyya illa billah wa alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Rabbana afri' alaina sabran wa sabit aqdamana wansurna ala qaumil kafirin. Qala Allah ta'ala fil Qur'an Karim, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam bi lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kita banyak-banyak pada Allah. Syukur kita banyak-banyak pada Allah sampai ke hari ini Allah dah bagi pada kita sifat istiqamah. Ada seorang ke? Sampai ke hari ini Allah dah bagi pada kita sifat istiqamah. Siapa yang bagi ini? Allah. Esok ni Allah kata aku bagi kat hang peluang. Tiap-tiap kali hang dapat mai kuliah, tiap-tiap kali hang bisa dengar ceramah aku, dengar kuliah aku, mudah-mudahan hang duduk di bawah rahmat aku. Tapi hang duk mai kuliah, duk mai mengaji, aku tengok pelan tak sonoh hang jaga hang. Hang jaga hang. Ilmu yang duk mengaji dia terekam kita. Ibadat. Ilmu yang kita duk mengaji dia terekam kita. Dia kata hang korang ajak punya orang. Pasal Quran kata apa? Ya ayuhan nas, qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fi sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Ayat ni kita dengar berbuih. Kita ni dengan ustaz-ustaz sekali lah, kalau Tuhan tak mau bagi kat kita agama dia, Tuhan tak mau bagi hidayah dia dekat kita, dengarlah apa sekalipun benda tu tak jadi apa. Yang ni lah kita bimbang. Tambah-tambah duduk di zaman mutaakhir ni, semua ni kita kena kuat. Mana-mana orang umat Muhammad yang boleh hidup di akhir zaman ni, yang boleh ada di masjid, di surau, boleh sembahyang mengaji, kira hampa ni kira okey sangat. Tapi dalam masa yang sama, ada jenis umat Muhammad masuk masjid surau ni, hati perut tak boleh duduk di bawah rahmat Allah. Dia boleh jadi 6 jahanam dajjal dalam masjid. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Pasal tu Quran kata apa? Ya ayuhan nas, manusia, qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum, wahai manusia, sesungguhnya damai dekat hampa ni. Aku Tuhan, aku hantar dekat hampa rasul. Manusia, hampa jangan duk berdalih dengan aku tau. Hampa kenal aku melalui nabi aku nama Muhammad. Qad ja'atkum, aku hantar dekat hampa rasul aku nama dia Muhammad. Mau'izatun min rabbikum, yang nabi ni bercakap semua nasihat tu mai daripada aku. Semua pasal tu hampa ni, Tuhan kata apa? Aku Tuhan, aku ajak hampa tolong dengar benda yang keluar daripada mulut nabi. Ada faham ke? Ya ayuhan nas, manusia, aku Tuhan, aku nak cerita kat hampa. Qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum, aku hantar mai dekat hampa satu rasul nama dia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhtiar kalau boleh daripada celek mata sampai tidur balik, mau dengar apa benda Nabi cerita mai kat hampa. Mau'izatun min rabbikum, yang Nabi cakap tu nasihat mai daripada aku. Kalau hampa dengar nasihat dia betul-betul nak dengar nasihat, shifaa'un lima fi sudur. Shifaa'un, kita duk dengar nasihat Nabi ni yang betul-betul, bukan tipu-tipu, betul-betul. Kita tak boleh mereka-reka masalah agama. Sebab tu kalau jadi ustaz, tolong jadi ustaz yang amanah dengan ilmu. Jadi mufti, tolong dengan ilmu semua sekali lah. Yang orang nama dia orang ni tukang agama yang pernah mengaji, kena takut dekat Allah. Tapi pasal Nabi duk sebut dekat kita di akhir zaman ni, para da'i, ustaz-ustaz, ulama hari ni, dia pun tak takut kat Tuhan dah. Dia berasa fed up sangat-sangat, terlalu jaga agama, dia pun tak mewah.
Depa lawan Tuhan sikit baru depa boleh hidup dalam dunia. Depa nak dunia, habuan dunia depa nak. Nampak tak? Di akhir zaman Nabi kata, Nabi sebut dah. Di akhir zaman Nabi kata jenis orang agama pun jadi jahat, ramai dah, banyak sangat. Banyak sangat. Inilah kita bimbang. Termasuk dengan aku sekali takut juga. Apa faham dah ni? Pasal tu setiap kali hampa mengaji dengan siapa sekalipun, doakan guru hampa tu jangan habuan dunia banyak dekat dia. Jenis guru ni bijak cakap, pandai cakap, tapi habuan dunia longgok dekat diri dia, hampa takkan dapat apa daripada guru tu. Takkan dapat apa, cuma seronok saja macam tu lah. Tak dapat apa. Minta guru duk mai sini semua, ya Allah. Benda dia cakap dia beramal. Syifa'un lima fi sudur. Tuhan kata celik-celik mata manusia, cuba dengar nasihat yang mai daripada Rasul aku ni Muhammad ni. Bila hampa boleh dengar dekat dia, dengar arti kata, mesti dengar benda yang betul. Kita tak boleh merepek. Oi, kalau sahabat-sahabat selawat dekat Nabi 1000 kali habuan dia macam ni. Yang tu hang merepek. Selawat berapa banyak pun tak apa, tak salah. Tapi jangan kita kata macam ni, pahala macam ni, pahala. Please lah, please. Bila kita duduk di akhir zaman ni, terlalu sangat kita kena berhati-hati masalah agama. Kita tak boleh ikut dan masalah agama. Pasal Quran sini, Allah sendiri kata, tolong dengar daripada mulut Nabi aku benda yang betul. Jangan duk cakap benda yang tak betul. Mana selendang aku? Boleh jatuh dah. Ya Allah, ya Tuhan, agama suruh. Allah sendiri suruh. Kadang-kadang bab hidayah ni bab Allah. Bukan semua ustaz boleh nampak hidayah Tuhan. Kadang-kadang dia boleh mengaji, tapi hidayah Tuhan kalau dia tak boleh nampak, kita kata masalah 1000 kali, dia bela 1000 kali. Han nak bela, han bela, tapi han bela macam mana pun, last kali rujukan kita tak ada rujukan. Tak tahu siapa perawi, tak apa cerita. Benda-benda yang tak confirm mai daripada agama ni, kena takutlah sikit ustaz. Kita kena takut benda tu. Kita utamanya kita mengajak orang lepas maghrib, lepas isya duk mengajak dekat orang ni, ya Allah, kebanyakannya orang awam. Bila orang awam kebanyakannya depa ni rasa ustaz semuanya okey. Pasal tuan pun tak boleh bergantung macam tu. Hampa sendiri kena ada mengaji. Kena. Supaya hampa ambil sumber yang elok. Tuhan kata apa? Kalau hampa dengar daripada mulut Nabi hampa, yang Nabi hampa cakap mai daripada aku, dia tak merepek, dan aku nak bagi tahu kat hampa, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang Nabi cakap ni semua mai daripada aku. Agama mai daripada aku. Oleh sebab tu Allah kata syifa'ul lima fi sudur. Kalau duk dengar benda yang elok, di dada ni akan lapang dada. Hasad, dengki, khianat, benda tak elok semua tak ada. Quran bagi jaminan. Bila selalu kita dengar daripada Nabi kita, orang duk cakap tentang Nabi Muhammad, sayang kat Nabi, yang tu yang ni, Allah sendiri bagi tahu, orang yang banyak sekali dengar nasihat Nabi, suka bernabi, syifa'ul lima fi sudur. Aku Tuhan, aku bersih sifat yang tak elok ada kat diri hang. Ya Allah. Itu jaminan mai daripada Allah. Tapi kalau orang yang duk kata selalu duk zikir banyak, tapi mulut lidah dia, ya Allah, macam kem perecak. Hai, hang bukan orang macam tu. Syifa'ul lima fi sudur. Allah kata, aku Tuhan, aku buang semua panggil tak elok yang ada kat dada hang. Wahudan. Yang kedua, bila hang duk dengar benda yang elok tu, aku berubat hang, baru aku nak bagi hidayah. Hidayah aku nanti masuk. Aku Tuhan, aku nak bagi agama aku kat hang. Warahmah. Yang ketiga, sentiasa duduk di bawah rahmat aku, jagaan aku, peliharaan aku. Aku jaga hang, kata Allah. Pasal tu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tengok muka surat 868. Hari ni selingan dengan batuk sikit kan.
Apa kutuk aku berdosa lah ya Allah. 868. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, kata dia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata dia, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, iyyakum wal hasad. Iyyakum wal hasad. Awas jangan ada penyakit hasad. Hasad dengki jangan ada. Hasad dengki jangan ada. Terutamanya orang yang mengajak ni semua ni tak boleh ada hasad dengki lah. Hari ni punya zaman ni Allah, kita rasa sedih. Pergaduhan berlaku di kalangan ustaz ni, kita tengok macam orang jahil, macam orang tak ada agama. Hang kata mai ku kata pi, sedangkan anak murid dia duk perhati tengok mulut lidah tok guru ni. Nampak dah tok guru kena cemat. Nak bergaduh pun biar berlapik bercakap tu berlapik. Cakap tu berlapik lah, pasal kita mengajak orang. Mengajak orang supaya jadi baik. Maka Nabi kata, iyyakum wal hasad. Awas, jangan adalah penyakit hasad dengki ni, jangan ada. Terutamanya ustaz tu bercakap sikit macam ustaz lah duk cakap live ni, tiba-tiba dia ambil tempat tertentu je, ambil tang salah je, dia ulang, dia ada hasad dan dengki. Kadang-kadang yang kita baca khutbah, ustaz pernah baca khutbah tertinggal, ya ayyuhallazina apa kata tinggal, dia punya duk rakam tang situ lah, ya Allah Tuhan, duk rakam tang situ lah, ya Allah. Jadi ustaz maafkan dia. Nampak tak? Dia kena manusia. Kita manusia, nampak tak? Ada salah silap tu ada salah silap, tak nafikan. Jangan hasad dengki nak bagi jatuh orang tu, kita ambil tang situ. Tahu tak apa dosa orang macam tu? Penat woi. Orang yang ada penyakit hasad dengki ni penat amalan dia. Dia pergi sedekah kat orang tu amalan dia kan? Penat. Jangan dia buat panggil macam tu. Nampak tak? Iyyakum wal hasad. Awas jangan ada hasad dengki. Fa innal hasada, sesungguhnya hasad dengki tu yakuluna hasanat. Yakuluna hasanat. Hasad dengki yang ada kat diri kita, amalan kita sampai umrah, mengajak dekat orang kuliah, bersedekah, kempen Palestin, berak-rak punya kempen Palestin, untuk orang berjihad, dalam masa yang sama sikit saja ada hasad dengki dekat hang, habis dia duduk makan benda baik hang sampai esok ni berdepan dengan Tuhan, tak ada amalan yang baik. Pasal tu kita kena jaga oi. Kita mengaji ni bukan setakat nak bagi habis hadis, nak bagi, bukan setakat tu. Ramai orang boleh mengaji, boleh habis berkitab-kitab, tapi kalau pangai tak elok ni ada, tak ada untung apa pun kuliah, tak ada untung apa pun mengaji. Lawan sikit, oi kena lawan. Hasad dengki tak mau. Bila kita tengok benda-benda tak elok, jangan pas ke orang, tutup sudah, pergi mati bah. Lah ni kita nak buka bulan ni WhatsApp ke pacak ke semua leceh lah. Nampak tak? Tiap hari ada dosa. Dosa ni kalau dibuat oleh orang yang jahil, tak apa. Kadang-kadang hari ni di kalangan ustaz-ustaz, orang alim, bergaduh buat sikit-sikit saja. Bergaduh kita tengok, kalau kita tengok, ya Allah Tuhan, sikit-sikitnya perbahasan ni bincang dengan elok lah. Bincang dengan cara elok. Orang awam duk tengok ni apa jenis orang mengajak ke orang hebat. Nampak tak? Tapi ilmu tu hebat, tapi tak hebat tentang akhlak. Sedangkan Allah sendiri kata, aku hantar Nabi mereka hampa tu bu'istu liutammima makarimal akhlak. Pertama-tama sekali aku hantar Nabi bagi cantik akhlak, panggil bagi elok. Pasal tu semua orang yang mengaku diri dia ikut sunnah, akhlak kita kena tinggi woi. Akhlak kita kena tinggi. Akhlak kita kena tinggi. Sampai Hasan Al-Banna buat perumpamaan kepada anak-anak murid dia, kadir-kadir dia. Kalau kita tengok Palestin punya perjuang Qassam kan, Allah, kita tengok cara dia, kita tak mampu. Tak mampu kita nak perang macam mana woi. Kepada Hasan Al-Banna pesan ke anak murid lah, jadi diri hang, dia katakan syajar. Jadi diri kita yang mengaji, duk main kuliah ni dengan agama, jadi diri kita macam ibarat suam pokok. Kan? Orang ambil batu, orang baling dekat pokok.
Kata pokok jambu ke? Nak sebut pokok kurma tak ada kat sini. Ambil pokok, kita baling kat pokok jambu. Pokok jambu tu kata sakitnya kena kat aku. Tapi dia baling balik bagi kat kita buah jambu. Nampak tak sampai macam tu? Ya Allah, dia ajak tak apa, kita kena sakit di dunia. Balasan Allah nak bagi di akhirat. Lawan. Sesungguhnya bila main ujian dekat kita, orang kata kat kita, itu ujian. Ujian nak mematangkan diri kamu sebelum nak dapat syurga aku. Bukan senang kan? Kadang-kadang orang tak pukul kita pun, tapi mulut dengar sakit. Orang kata perempuan tu kan cantik sangat. Kita kali-kali satu macam nak darah nak badak. Pasal diri kita duk biasa asalnya idola kita nak manusia puji, kita tak peduli Allah puji, itulah akibat dia. Itulah akibat dia bila mana manusia kata sikit kat kita dandan darah naik. Sedangkan Allah duk kata dekat kita semayang lewat, tak senonoh, bila keluar daripada rumah terhege-hege, pakai tudung satu macam tergedik-gedik, nak mampus. Tuhan duk kata kita tak kata apa pun. Orang kata dandan berasak, I berasak, I sepak you, nampak tak? Oh ya Allah, pasal kita ni selalu ambil kisah tentang orang kata. Tuhan kita kena ambil. Allahu Akbar kabir. Pasal tu ya Allah, bila iman kita kuat, kita tahu ya Allah, bila orang nak kata apa katalah, sekurang-kurangnya amalan aku ni tak banyak. Bila dia duk kata kat aku, dia cuci dosa aku. Ingat macam tu sudah. Darah tinggi tak naik, kecil manis tak naik, plus seronok. Nampak tak? Biar lagi bagus. Macam Bella, orang duk kata kat dia macam-macam tiap malam. Orang kata perempuan tak senonoh, tergedik-gedik tiap malam, nampak tak? Dia tak peduli. Kadang dia jumpa, tak apalah apa nak kata-katalah, tak apalah. Dia hidup dia pelansari dalam masa 2 tahun saja. Duk main pukul 10, duk ajak cara make up, dap, cara basuh macam mana, apa buat macam mana, nak buat macam mana. Ada faham tu? Tiap malam je pada orang katalah ya Allah. Dia lagu dia. Walaupun dia dengan cara hidup dia, alhamdulillah, dia tak kacau orang. Ada faham ke? Dia duk ajar aku macam mana bagi cantik. Sunnah. Ada faham? Sunnah tak apa. Maka macam nak buat kan, dia nanti ambil apa kan? Dia bubuh mulut dia dulu. Ada faham tu? Hampa tak tengok ke? Ya Allah, bagus lampa ni kan. Hampa kutuk aku berdosa, ya Allah, nampak tak? Nak kata manusia lah, manusia. Kira makcik-makcik ni apa dia tengok? Kita tak apa lah. Tak tengok pun tak apa kan. Tengok lagi bagus apa tengok dia. Tapi ada sajalah idea dia. Kalau dia jadi ustazah memang laku. Nampak tak? Memang laku dia. Pasal tu Nabi duk kata kat kita, ya Allah, iyyakum wal hasad. Awas kamu dengan panggil hasad dengki ni. Fa innal hasada, sesungguhnya hasad ni kata yakuluna hasanat. Semua benda-benda yang tak elok ni dia makan. Semua dia makan benda-benda apa nama? Benda yang hasad dengki kita habis dia duk makan. Hasad dengki ni pasal kita ada hasad dengki, benda-benda baik kita semua dia duk makan. Allahu Akbar kabira. Maka Nabi kata kama yakulun narul hatab. Macam mana api dia kata duk bakar kayu tu sampai jadi abu, macam itulah. Last sekali menghadap dengan Tuhan, cerita amalan macam ni, aku pernah pergi umrah, aku pernah pergi haji, aku bawa anak pinak aku, tapi balik daripada umrah tengok panggil, ya Allah, tak habis lagi. Dengan mengumpat dia, dengan mengata dekat orang mencukuk ni, apalah punya raplah, nampak tak? Allahu Akbar kabir. Faham tak ni? Jaga oi, jaga malam-malam pun sikit duk mai pun jadilah. Hampa duk khibah telekung, hampa duk mai malam-malam pun jadilah. Tapi kena minta izin lah oi, hampa nak keluar mai. Hampa lepas orang tua tu di rumah, pemaitan sini tak peduli dia, mampu hampa. Nampak tak? Mau minta izin kat dia, dia kata pi lah. Angkat tangan, ya Allah, bilalah orang tua ni nak pi. Sepatutnya hang lah kena pi, bukan aku. Tapi hang boleh bagi pun tak apalah Tuhan. Kita boleh duduk sekali hari ni, kita bimbang lepas mati esok ni tak boleh duduk. Kena fikir lah, oi, tak lama dunia ni kan. Kalau kita ya Allah umur macam ni semua, tak boleh ingat pada mati, tak tahulah. Nabi kata mana-mana orang kalau boleh duduk dalam dengar tazkirah ke ceramah ke apa benda-benda baca Quran, mau ingat satu benda, Nabi kata, mau ingat satu benda, Tuhan lepaskan aku daripada azab kubur. Muqaddimah kubur ni terlalu pedih sangat.
Nabi kata bila selamat tak mukadimah kubur, tak lain semua selamat. Agak dipermudahkan. Bila yang tu tak selamat, Allah la lagi tak selamat. Pasal tu salah satu di situ hasad, dengki, kianat kata ke orang, semua mukadimah kubur dia cek dulu. Hang jangan duk berjumpa dengan Tuhan esok ni. Kalau kubur mukadimah kubur tak cantik, jangan. Kita fikir yang tu pun sudahlah, nampak tak? Penat bila dekat nak mati baru nak menyesal. Syaitan ni sama dengan kita kuat tau. Bila dia mati esok ni dia lepas kita, masa tu lah tak bergaduh dah. Kadang-kadang kita bergaduh dengan abang kita, dekat-dekat nak mati masa bergaduh. Aku tak mau jumpa hang. Hang bukan adik aku, hang bukan abang aku. Masa kita tengah duduk ni lah. Tapi dekat-dekat nak mati, syaitan pun tak mau. Aku minta maaf lah kak, aku katakan nyanyi. Maknanya kata apa pun tak guna dah. Sebab dah dekat-dekat nak sakaratul maut. Berpuluh tahun bergaduh, ya Allah. Kenuri kenara pun tak mai, yang tu tak mai, yang ni tak mai, raya tak mai. Dekat-dekat nak mati baru mai. Bodoh, nampak tak? Syaitan kita seronok, puas hati aku hang bergaduh dengan abang hang. 20 tahun hang tak jumpa dengan dia, aku seronok. Dekat nak mati, mau penampak baru tahu, nampak tak? Allah, hampa kena fikir benda tu. Ada faham ke? Yang tu lah kena fikir. Main nak terjemah sikit, takut hampa tak faham dia. Nabi kata, ya Allah, jauhilah olehmu, wahai manusia yang dengar kuliah, kedengkian. Jauh sikap dengki, hasad dengki. Sebab kedengkian itu dia makan semua kebaikan yang kita buat. Seperti api, dia kata memakan kayu bakar, dia kata. Hasad dengki dapat menghancurkan segala kebaikan. Pasal tu mula kita jadi ustaz-ustaz ni mukadimah ni kita bagi untuk ustaz, untuk ustaz-ustaz yang duk berkelai ni, tak berhenti-henti dalam apa nama, duk berkelai kadang dalam Facebook ke apa semua, berhentilah oi ustaz. Sudahlah. Nampak tak? Mengajak orang pada kebaikan. Sikit-sikit benda-benda, kalau benda-benda kecil-kecil jadi bergaduh, nampak tak? Janganlah. Rugi sangat-sangat. Ustaz tak minat macam tu. Sampai tahap maki bi. Hang jangan duk tunjuk PhD hang. Esok ni Tuhan dini pula kata PhD. Dini pula kata Allahu Akbar. Sudahlah. Malu tau. Di kalangan macam ni semua kita rasa malu. Sebab tu di kalangan ustaz-ustaz yang mengajak sunnah, biarlah kita beralah. Kita stop. Bila orang cakap stop sudah. Stop. Takat tu je kita mampu kita cakap. Jangan sambung lagi. Yang sambung tu bukan cari kebenaran, tapi sambung tu banyak bawa kepada dosa kita. Kita sayangkan anak murid kita, kita mengajar, kita jaga anak murid kita, jangan jadi macam tu sudah. Nampak tak? Mudah-mudahan Allah bagi rahmat dekat kita yang mai sampai kita balik. Kan? Sambung kuliah kita. Hari ni bagi habis bab berkenaan dengan masjid. Nak bagi habis hari ni juga. Manusia. Hadis muka surat 135. Muka surat 135, kitab Bulughul Maram Al-Hafiz Ibnu Hajar Asqalani, hadis yang ke 271 deh. Muka surat 135, hadis 271. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasturuni wa ana anzuru ila al-habashati yal'abuna fil masjidi. Hadis panjang lebar, hadis mutawwalah yang panjang, muttafaqun alaih, diriwayat oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis ni dia nak cerita berkenaan dengan yang kata jiwa Rasulullah. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi paling suka sangat-sangat budak-budak di main masjid. Nabi kalau duduk tengah mengajar, Nabi tengok budak-budak, Nabi ceria. Asal jiwa budak tak ada dosa apa pun. Jiwa kita yang main di kuliah ni, kadang-kadang dia main kuliah nak jadi fashion brand, nak jadi manusia yang jahat, macam-macam. Bukan nak katakan apa, nampak tak? Tapi macam-macam. Tapi yang jiwa budak ni, satu jawatan budak-budak ni pun tak ada fashion brand. Tak ada apa pun jiwa mereka. Nak suruh mereka jadi jahat pun tak ada. Maka Nabi bila tengok budak-budak pergi masjid, Nabi seronok. Pasal tu kita yang jadi tok siapkan yang jaga masjid ni,
Cuba kita rapat dengan budak-budak, jangan cengih. Ni kita nampak budak, dia tengok, dia kata kalau ada pakcik tu, cik tak mau pergi lah mamak. Jangan, budak-budak, jiwa budak-budak ni dia main saja. Jiwa dia main. Nampak tak? Jiwa budak-budak main. Bukan setakat budak-budak, orang tua-tua pun suka main. Nampak tak kan? Jiwa budak-budak dia main, dia seronok yang orang tua-tua pun. Habis kuliah, kita dapat kuliah, dia ada mensyarat, dia main suka dia. Sama juga yang tua-tua dekat nak mati pun main tanpa budak-budak. Ada faham? Bukan kita cerita ni nak habaq main, nampak tak? Oleh sebab tu nak bagi tahu kat sini Aisyah radhiyallahu anha kata apa, Nabi ni kalau masuk masjid Nabi seronok. Nabi akan senyum tengok budak. Pasal tu kuliah ustaz senyum tengok apa nama? Anak ni. Mana malaikat maut mai kan? Orang kena. Orang dapat dia suka. Dia suka dekat Ustaz Alim. Dia panggil apa Ustaz Alim? Maling kan? Dia suka dia hafal Ustaz Alim, kat aku dia tak hafal. Sedangkan kami sama warna. Kan? Tapi Ustaz nak pakai produk putih tu dah mula putih, dia cuma Ustaz Alim tak putih-putih lagi. Ustaz dia tak pakai betul. Kan? Oleh sebab tu ya Allah ya Tuhan, maka Nabi SAW satu hari Nabi masuk masjid. Bila masuk masjid, Nabi letak apa nama, Nabi tengok punya lama, Nabi tak senyum, Nabi tak ceria. Nabi tak senyum, Nabi tak ceria. Maka Nabi kata ke Aisyah, biar ambil tali aku nak gantung dalam masjid, nak bagi budak seronok. Nabi ambil buah taman, Nabi gantung. Budak-budak bila tengok taman macam coklat, mereka main seronok ya. Bila mereka masuk dalam masjid, mereka duk main dalam masjid tu, Nabi seronok ya Allah dengan kedatangan budak-budak ke masjid. Nampak tak? Boleh tak? Tapi itulah, kita kalau bawa main anak-anak, mak bapak kalau boleh duduk sebelah dia. Jangan pisahkan budak-budak. Masalah kita ni daripada dulu lagi Ustaz kata. Setiap kali bulan Ramadan Ustaz tegur, bila buat main anak-anak, bila nak sembahyang tarawih, bagi anak sembahyang sebelah. Kalau kita tak puas hati, di soft yang ujung tu biar budak tu duduk. Tak apa, tak salah. Kita pun tak tahu ya Allah mazhab mana yang larang kita tak benarkan budak-budak duduk celah-celah ni. Kita pun tak tahu. Kok bila jumpa kita kata terputus soft, terputus pula kotak apa? Nampak tak? Dia kata terputus soft, dia kata pasal kawan tu terkandung apa? Najis. Nampak tak? Dia tak sunat lagi, ada najis kat dia. Kalau budak tu tanya pula, dalam perut ada taik hang lagi najis. Nampak tak? Nampak tak? Ya Allah, najis ini kalau sekiranya di luar nampak darah duduk di dalam badan, dia jadi tak jadi najis. Bila dia keluar jadi najis. Kita pun tak tahulah, budak tak boleh duduk ni lah, terputus soft lah. Takut isu tu kita letak budak-budak di ujung. Habis. Bagi duduk dengan bapak dia. Bila budak-budak dia duduk di perhimpunan dia akan buat perhimpunan. Macam baru ni ada perhimpunan kan, baru sehari dua habis. Hampa dah start daripada perhimpunan, daripada awal sampai ke akhir, tangkap bergaduh-bergaduh. Macam tu budak-budak pun. Kalau orang tua-tua boleh berhimpun, boleh bergaduh, boleh buat perhimpunan, confirm budak-budak bergaduh. Nampak tak? Bila kita serah dekat mereka, ada soft mereka sendiri, mereka bergaduh lah. Cuba kita bagi peluang budak-budak duduk di kalangan mak bapak. Tak ada masalah apa pun. Kita pun tak tahu di mana kitab fiqh yang tidak membenarkan budak-budak main di masjid di semayang. Kita pun tak tahu lah. Ya orang Platon. Kita pun tak tahu rupanya ada soft kanak-kanak. Kita pun tak tahu. Bila main Malaysia baru tahu. Oh, ada fiqh soft kanak-kanak. Nampak tak? Allahu Akbar kabira ya Allah. Pasal tu peranan orang alim ni perlu sangat-sangat. Bila dia alim, dia reti agama, dia kena pecah semua budaya ni. Jadi hampa nak main mengaji ni pun, bawa lah anak-anak hampa main. Kan? Bawa anak-anak main di masjid. Nabi menjadi kesukaan bagi Nabi. Tapi jangan bagi anak tu bising, kontrol dia. Masing-masing jaga insya-Allah. Dan kalau orang yang datang ke masjid ni pun, Tok siap orang ada jawatan kan? Janganlah. Kalau budak tegur, ada kadar tegur. Jangan cengih sangat. Jangan cengih sangat nampak tak? Pasal budak-budak yang apa nama? Budak-budak kadang-kadang dia main ni dia wakil mak bapak dia. Pasal mak bapak dia tak main. Hantar dia main nampak tak? Ada faham? Kadang-kadang ada kenduri di masjid, dia hantar budak tu main. Nak ambil apa nama? Nasi. Kan? Dia buat kenduri ke apa, so masing-masing buat balik nasi minyak ke. Anak buat balik kat mak bapak dia.
Anak-anak hari ni wakil mak bapak main masjid. Bodoh kan. Sambung kan. Ya Allah, maka Nabi kata apa sini? Aisyah radhiyallahu anha kata apa? Saya melihat Rasulullah ya Allah menutupi saya, dia kata. Waktu saya melihat, dia kata, yasuruni wa ana anzuru. Maka Nabi SAW, Aisyah duduk macam ni, maka Nabi letak atas bahu dia. Duk tengok budak-budak. Ya Allah, Nabi duk tengok, yang pada Nabi duk tengok budak-budak tu, Nabi sonok. Yal'abuna. Nabi tengok budak-budak Hafsah. Budak-budak Hafsah ni bukan budak yang bernama, bukan daripada kulit cerah-cerah sangat, daripada kulit macam kami. Rupanya Nabi memang suka kulit macam kami. Nampak ada? Dia cakap man, ada faham? Quran pun cakap, ya Allah, tentang apa nama ahli syurga. Nabi Isra Mi'raj kan? Ahli syurga, ya Allah. Ahli syurga ni, orang di syurga boleh dengar tapak kaki. Orang kulit hitam semua dengar di atas. Allahu Akbar. Betul tak betul? Hanggut sudah. Bilal, pergerakan Bilal berjalan di Allah tamukan bumi, semua di atas dengar. Allahu Akbar kabirah. Satu orang jadi hitam ni, dia jangan rasa apa nama, dia jangan rasa satu macam, dia kena rasa seronok. Rasa Nu'man Hakim hitam, banyak orang hitam ni Allah cerita dalam Quran. Ada faham ke? Ada masa tu Ustaz Alim dia kekal dengan kehitaman dia tak mau putih. Kan? Walaupun macam-macam produk bagi dia tak mau. Dia nak kekalkan kelebihan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi duk tengok daripada main. Yal'abuna fil masjid. Nabi duk tengok depa main, Nabi jadi sonok. Apa hukum di sini? Hukum di sini, maksud di sini boleh bermain di masjid. Boleh budak-budak ni boleh main, tapi kalau boleh bukan waktu semayang lah. Lepas semayang dia nak main ke, kadang-kadang kan ada di KL hari ni, di Kuala Lumpur bagus. Masjid Surau lepas semayang Isya, budak-budak nanti main maghrib, nanti main. Dia nak bagi budak-budak tu rapat dengan masjid. Dia bagi lepas-lepas budak tu dah ikut kuliah maghrib, lepas Isya dia pernah nanti main apa nama tu? Pukul pimpong. Ada pimpong lah, saat ni ada apa nama sepak raga lah, ada futsal depa buat dah. Bagus, tak apa. Boleh nak rapatkan daripada pergi jauh-jauh, depa mai kawasan masjid. Kau duk mai masjid terlintas hati, bersih tempat wuduk. Tempat masjid ni bagi peluang. Tempat masjid surat, jangan besar-besar masjid, tutup. Buka lah buta perut. Nampak ada? Tambah-tambah duk cuti sekolah macam ni, buat program dekat masjid, tak apa. Buat lukis-lukis ke dalam masjid ke, buat. Bagi hidup masjid. Ini lukis-lukis pergi buat di kelab-kelab. Buta perut, oi. Boleh buat kat masjid. Hidupkan suasana masjid. Pasal tempat yang turun hidayah ni, kita tak tahu kok dia tak suka main masjid. Dengan dia lukis-lukis, mak cik suka lebih masjid. Lapang mak nak pergi mak, nampak tak? Dia seronok. Oleh sebab tu dia kata kat sini, boleh budak nak main. Di Kuala Lumpur lah ni kita tengok, di Selangor perubahan yang ketara. Dia pun buat ada kelas komputer lah, kadang-kadang di dalam masjid tu macam-macam program ada. Tuition lah, itulah, inilah. Depan TV kadang-kadang masuk kelas tuition, kata 6:30. Azan bunyi, saat ni berhenti, saat ni sambung balik punya tuition. Ni kita hantar anak kita tuition 6:30, confirm anak kita sembahyang maghrib lewat kerana tak sembahyang. Dengan tujuan nak dapat A. Bodoh, tak ada kerja apa pada muka hang. Nampak result A lah sekarang tak nak kerja. Jual pasal malam, bukan kita kutuk, nampak tak? Nak cerita terlalu sangat hang. Akhirnya dapat result, tak ada berkat, cari kerja menilau. Tambah lah ni cari kerja. Kerajaan tak ada duit, cari apa? Mampu kan. Oleh sebab tu ya Allah, dia kata patah sini, mana dia pergi hadis tak? Maka dia kata kat sini boleh dia main dalam masjid selama tidak mengganggu orang solat. Kita selama dia tak ganggu orang solat boleh, dan beribadat dia kata. Ataupun dia kata beribadat lainnya, buat aktiviti macam-macam. Bentuk ibadat dilakukan dalam masjid untuk budak-budak. Hukumnya bermain atau berolahraga ni selepas semayang lah. Di dalam masjid adalah mubah. Dia harus dibenarkan dalam syarak. Nabi sendiri atau cara dia Nabi buat di masjid. Di masjid dia Nabi himpun. Kadang panggil Hasan, Husain, nampak tak? Nabi panggil cucu dia buat program. Hadis yang seterusnya, wa an Aisyah radhiyallahu anha anna walidah
Walidatan sauda. Kanat laha, dia kata, khiba'un fil masjid. Fakana ta'tini fatahaddasu indi. Hadis yang panjang lebar, hadis muttafaqun alaih. Aisyah radhiyallahu anha kata apa? Ada seorang perempuan, hari ini semua tentang cerita kulit hitam. Bahawasanya seorang bekas, dia kata, hamba perempuan yang kulit hitam. Nampak dia kulit hitam, dia kata. Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat nampak. Sahabat kata, ya Rasulullah, kami nampak seorang perempuan ni, kami tak tahu dia ni siapa. Tapi kami nampak dia ni bukan orang sini, nampak. Dia duduk milau kat market. Market nampak dia. Kami nampak dia duduk milau, ya Rasulullah. Maka Nabi kata, kesian dekat dia. Kalau boleh, masjid aku ni buat kemah dalam masjid aku, bagi dia duduk. Masa ada orang luar, kesian dekat dia. Masjid kita ada ruang, bagi dia, panggil dia masuk duduk dalam masjid aku. Nampak tak? Bagi dia masuk, nampak tak? Duduk di masjid aku. Maka dia kata kat sini, seorang perempuan yang berkulit hitam tu, Nabi kata, buat satu kemah dalam masjid aku. Nabi suruh panggil buat dalam masjid, sehingga datang kepada saya, lalu bercakap-cakap dengan saya. Hadis ini Bukhari dan Imam Muslim. Maksud hadis ini, perempuan boleh tinggal di masjid selama tidak menimbulkan fitnah. Selama tidak menimbulkan fitnah. Bab ni kita pernah ambil bab berkenaan dengan perempuan yang meninggal tu. Kita pernah ambil. Hukumnya boleh mubah perempuan tinggal di masjid. Kalau kita tengok perempuan tu menilau, susah sangat, panggillah dia sementara dia nak balik kampung ke mana ke, mari duduk sat. Duduk sat. Tapi lah ni punya zaman susah, banyak penipu. Kita pastikan tempat dia duduk ni bukan dekat dengan tabung, bukan dengan itu, kena jagalah. Kadang ya Allah, memang kita mengaji, kita nak praktik, nak buat. Tapi bila kita letak dia esok dengan tabung, dengan semua, tak ada. Ada seorang duduk main kat surau kami dulu. Dia kata dia daripada Johor layan tu. Bulan depan jumpa lagi Johor lagi. Ini Johor kepala otak apa, nampak tak? Orang yang sama, sampai orang kawasan-kawasan tu kata, Ustaz ni dia nampak merata dah, isu dia sama. Nak balik Johor lah, anak tu lah, ni sama. Nampak orang bagus, ayat muka, susah lah ni. Lah ni pencuri pun muka smart-smart, handsome. Nampak dah perempuan punya cantik hari ni. Nampak dah perempuan hari ni, tengok, ya Allah. Perempuan hari ni tengok, dia nak macam-macam. Ustaz dengar pun risau. Punya cantik, ya Allah, pakai tudung elok. Nampak, tapi cara penampilan ni nak bagi kita terkenal dengan sesuatu. Nak bagi orang kahwin dengan dia. Dia minta orang kahwin dengan dia. Kahwinlah dengan aku. Kahwinlah dengan aku. Ya Allah, Rapelatun. Macam tu pun ada dalam dunia. Nampak tak? Rupa cantik, elok. Kita tak apa masalah. InsyaAllah ada jodoh. Nampak tak? Kahwinlah dengan aku. Kahwinlah dengan aku. Ni apa punya fashion ni, nampak tak? Ada juga. Ya Allah, duk mai ke masjid surau, duk mai. Mereka nak kahwin dengan orang masjid surau lah. Makizan, nampak tu. Allah, risau Makizan ni, cukup Makizan, cukup Makizan. Kan? Lah ni zaman Allah takut dengar makan hari ni. Walaupun hadis Nabi ajak dekat kita, kalau nampak orang perempuan tu, panggil lah. Kita tengok sini, kita cek sendiri. Panggil dia. Dengar arti kata masjid surau ni boleh panggil. Kalau orang tu nampak tak ada rumah ke apa, bagilah dia duduk seketika sementara nak cari tempat. Nampak apa tak? Kalau kita buat macam tu, memang ya Allah, di Kuala Lumpur keliling banyak sangat. Masa tu kita serah ke Allah Ta'ala lah. Dalam bab-bab macam ni yang kena ambil tahu sangat-sangat ialah apa nama? Baitul Mal, pusat zakat. Kadang-kadang orang nak bagi kepada ni live ni pun takut juga bercakap. Nampak dia rakam aku mampus, nampak tak? Kadang-kadang kita duk bagi tempat pusat zakat dekat Baitul Mal, kita rasa tak seronok bagi kat depa ni. Bila berlaku sesuatu benda, depa lah kena bak keluar dulu. Panggil bos dia sign bak keluar. Bila bos sign bak keluar, jangan duk panggil SPRM yang tangkap dia. Contoh, nampak tak? Saya nampak kata kat aku mampus pula. Pasal bila berlaku banjir, orang yang mula-mula kena bagi makan dekat depan ni ialah zakat lah dulu. Nak terkumpul orang bak keluar duit lambat lah. Mereka ni mampu dulu. Kita baru usah nak kumpul. Jangan lupa kampung kolam tenggelam.
Nah, dia tenggelam dulu mampus sementara duit hang nak sampai. Nampak tak? Ambil alternatif bila dengar tengah malam-malam telefon kat bos. Telefon kat bos macam mana ni? Bos pun esok pagi-pagi kalau boleh malam ni juga ambil apa duit buat keluar dulu. Pergi bantu depa. Pasal kawasan kampung kolam tu duk bagi zakat ke orang. Setiap orang duk bagi zakat bila kampung kolam kena tenggelam, bak keluarlah zakat pergi bagi kat depa. Bodoh. Ada faham? Faham ke ni? Bukan kita kata cerita. Nampak tak? Pak keluarlah dulu alternatif agama. Pusat zakat, pusat yang kita duk bagi tolong dekat depa ni kebajikan, ambil lah keluar dulu. Ni nak keluar kena sign orang atas kena sign depa ni mampu dulu. Nampak tak? Nak cakap aku senang lah, nampak tak? Boleh sebab tu lah ni, pasal tu lah ni orang nak bagi pada macam tempat-tempat Baitul Mal lah, nak bagi pada tempat zakat lah. Walaupun nampak mereka punya kerja semat, kita kena bagi zakat kepada pusat zakat, itu lebih sempurna berbanding aku dengar pun kemalah. Kami lebih mengagih kepada orang-orang yang tepat. Bila orang kena tak bagi agih, bodoh, tepat pelawatan, mata mereka kena tepat. Allahu Akbar kabira. Sambung hadis daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Anas bin Malik kata apa? Al-busaqu fil masjid khati'atun wa kafaratuha dafnuh. Hadis muttafaqun alaih. Hadis ni memanglah betul. Meludah tu satu benda yang tak elok dalam masjid. Okey? Meludah tak boleh. Tapi kita kena faham, bila kita semayang, Allahu Akbar, bila kita semayang, tiba-tiba ada gangguan. Ada satu macam duk kacau kita. Apa nama? Ustaz lah buat macam-macam pada hari ni. Dia kacau, kata-kata lah. Ustaz pun syaitan juga kadang. Banyak bagian-bagian. Allahu Akbar. Kita tengah ada semua teringat Allah, ada apa di tujuan. Ada gangguan diri kita. Kita masa tu ada gangguan, kita rasa syaitan duk kacau kita boleh meludah di sebelah kiri, bukan kanan. Kita boleh meludah di sebelah kiri. Syarat je tu. Janganlah bergaduh lah woi. Tapi masjid Rasulullah ialah tanah. Okey? Masjid Rasulullah tanah. Bila depa meludah, meludah itu berdosa, hilang dosa tu dengan kambuh balik. Okey? Tu apa nama pasal masjid Nabi ialah apa nama tanah. Bila depa ludah, kadang-kadang depa ganggu, dia ludah, dia kambuh balik. Di sini nak kambuh macam mana kapet. Nampak tak? Ambil syarat action saja. Meludah. Dan dia bergaduh dengan sebelah, mampu nampak tak? Syarat saja, syarat saja, nampak tak? Ni nak cakap adab masjid. Dalam masjid jangan meludah. Meludah di masjid adalah perbuatan yang tercela. Denda dia kita macam mana? Kita kena kambuh balik. Dan meludah kena kambuh balik. Memang ayat meludah ni tabiat bangsa-bangsa tu memang kuat. Kita pergi di Mekah kena sabar. Betul? Kita Mekah kena sabar. Kita nak naik tangga, pegang-pegang Allahu Akbar. Satu macam hijau melendiak. Apa ni mak oi? Apa ni pak dah? Ya Allah, nak turun pergi cari ayat kena sabar. Di situ kena sabar, terutamanya kita ada di kawasan haram. Semua cabaran dugaan. Tambah kita pergi bulan macam ni, saat ni jumpa dengan Pakistan dengan tak mandi cukup, dia angkat tangan dengan ketiak Allahu Akbar. Saat ni main pula Afrika satu macam punya Allahu Akbar. Tambah semayang belakang dia pula besar, dia sokok kita macam tu. Tak boleh bernafas. Tak boleh bernafas. Semua kena sabar. Kena sabar. Nampak tak? Kadang-kadang kita tengah nak semayang, Allahu Akbar, tengah semayang, dia berdiri depan kita. Kita tak buta perut. Aku nak rukuk macam mana? Tak apalah. Tuhan, hati kita kena terbuka. Ya Allah, ya Tuhan, sesungguhnya yang berdiri depan aku ni hamba Allah, umat Muhammad, saudara aku. Saudara aku, sekurangnya tempat rokok aku, tempat sejuk aku bagi kat dia. Allah tetapkan nak bagi kat dia. Rupanya ganjaran pahala lebih besar daripada aku duduk sembahyang seorang. Hanggap macam tu, lapang dada. Semayang berdiri, Allahu Akbar, rokok. Buat macam mana saya berdiri? Dan last minute, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia lari mai. Lari letup daripada depan kita.
Alamak, Afrika. Ayo, ayo. Anggap kita pernah ada mengaji dengan Ustaz Hitam, jadi dah jadi biasa dah. Nampak dah jadi biasa dah. Dia main berdiri depan. Allahu Akbar, berkilat Ustaz. Weh, berkilat. Allah tak nampak dunia apa pun, ya Allah. Ya Allah Tuhan. Pahala, sedangkan Allah nak bagi pahala ganjaran. Nampak kita berletiak sikit, kita tak sonok sikit kat dada kita, lingkup umrah dan haji kita. Kita tak reda apa yang Tuhan buat dekat kita. Bukan senang nak pi, nak package, semua boleh package daripada masa nak keluar azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, keluar azan. Malaikat kata, kok mana fashion ni nak pi Mekah azan ni? Kau tampak hang mampu daripada. Malaikat terkejut. Dia ingat pasal apa? Ada masa waktu dekat. Nampak dah. Allahu Akbar kabir, sampai azan pi sampailah pergi ke Mekah. Nak pi boleh, oi, nak pi boleh. Tapi pasal tu Allah kata, nak mai dekat aku ni bekalkan satu bekalan takwa. Nak mai tengok Baitullah, nak mai jadi tetamu aku, tolong kekalkan satu benda nilai ketakwaan yang tinggi. Baru hang boleh redha dengan aku. Tapi ni semua tak cukup, hang nak selesa, mampu. Macam orang perempuan kan, nak semayang selesa. Kadang-kadang soft yang pertama tak. Soft yang pertama, muslimat selalu macam tu. Tak tahulah di sini. Soft yang pertama ada berlubang, dia tak mau bergenjak pergi ke depan. Pasal dia main dengan beg kan, kalau kadang-kadang kuliah muslim dengan beg. Saat ni dengan papan rehal, saat ni beg ayam, ada beg Allah macam-macam semua, perut lah, ya Allah. Bila mereka nak ubah, mereka tak sanggup nak ubah. Dia duduk macam tu. Malam Allah, kalau nampak malaikat perempuan, katuk mampu daripada. Dia tak mau nak ubah. Bila ada kan ruang, ubahlah bergerak, dia tak mau. Duduk macam tu. Sebab duduk macam bodoh. Alamak, ya Allah tu. Bila ada tabiat tu ada kat sini, dia pergi sana pun nak semayang selesa juga. Dia nak pergi nak selesa. Tak selesa Ustaz. Mak semayang macam tu, duduk macam tu. Baru hantar. Nampak tak? Mental si nak berimpit sikit marah. Merimpit dengan anak dah, saya nak semayang. Macam mana khusyuk? Kepala otak hang. Nampak tak? Itu pun khusyuk juga, tak rapat-rapat. Yang kita rapat macam tu, satu ruang syaitan pun tak ada. Nabi duk bagi tahu kat kita, jangan ada ruang situ ada syaitan. Nampak tak? Satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa anhu, daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kalau boleh hari ni saya nak bagi habis bab ni, boleh nak? Apa janganlah kutuk kat aku, nak bagi habis dah. Dah takut-takut mati dah habis dah bab ni. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqumu sa'ah, takkan berlaku kiamat. Takkan berlaku kiamat hatta yatabaha an-nasu fil masjid. Hadis akhrajahu al-khamsa illa Tirmizi wa sahih Ibnu Khuzaimah. Hadis ni diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Anas bin Malik kata, salah satu tanda nak tengok kata kiamat ni, manusia duk percantik masjid. Tapi kuliah-kuliah tak bagi dini masuk, tak boleh. Bini tak ada tauliah, dia tu tak ada tauliah, dini apa pun tak ada, nampak tak? Tapi orang yang ada tauliah kadang-kadang dia hebat juga, orang tahu ada tauliah ni. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Tuan-tuan kena tahu tuan-tuan, Imam Ghazali ni Allah bagi kelebihan dekat dia. Dia boleh mengajak subuh tuan-tuan di Mekah tuan-tuan. Nanti saat duha nanti duduk dekat Madinah. Tuan-tuan, lepas duha kat Madinah, lepas tu zuhur duduk ada kat Mesir tuan-tuan. Tuan-tuan bayangkan semua kadang-kadang tanah Arab ni dalam masa sehari Imam Ghazali boleh pusing tuan-tuan. Allahu Akbar. Macam ni punya tauliah pun dapat. Allahu Akbar kabirah. Tuan-tuan, syekh saya tuan-tuan. Nampak tak? Saya tuan-tuan, dekat 2 tahun tuan-tuan, saya terlalu cinta kepada Nabi tuan-tuan. Saya tak boleh bayangkan macam mana cintanya saya kepada Nabi tuan-tuan. Saya sayang kat Nabi tuan-tuan. Tapi ayat mata Ustaz tak boleh keluar action boleh buat. Tuan-tuan. Tapi dia menangis, Ustaz tak boleh menangis. Tuan-tuan, saya sayang kat Nabi tuan-tuan. Setiap hari tuan-tuan saya selawat dekat Nabi tuan-tuan.
Saya nampak Nabi, ya Allah, macam saya nampak dia, tuan-tuan. 2 tahun, tuan-tuan, saya selalu kat Nabi tak berhenti-henti, tuan-tuan. Bila saya sampai di Madinatul Munawwarah, saya sembang dengan Nabi, ya Rasulullah. Setiap hari aku selawat dekat hang, ya Rasulullah. Aku bersembang dengan hang, ya Rasulullah. Aku sayang dekat hang, ya Rasulullah. Tuan-tuan, saya sembang macam tu dekat Nabi makam Rasulullah. Tiba-tiba tangan Rasulullah keluar. Jabat salam dengan saya, tuan-tuan. Saya baluk tangan saya, tuan-tuan. Saya baluk kalau sambil wuduk, saya tayamun, tuan-tuan. Dengan tujuan, tuan-tuan, nak bagi tuan-tuan sentuh tangan saya. Anak murid pun sentuhlah. Taulah dapat. La ilaha illallah. Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah tanda di akhir zaman. Nampak tak? Akhir zaman, ya Allah, akhir zaman. Nampak macam mana Nabi dah kata ada akhir zaman. Masjid-masjid dia pakai buat besar-besar. Lepas pecah tu pecah ni, lepas tu pecah ni, lepas tu pecah ni. Kalau kita tahu surau ni, setakat ni saja orang dapat main tu suruh buat dah. Bagi perelok sudahlah. Maintain duit bagi banyak-banyak, bagi perbanyakkan kuliah. Kalau besar sekali pun orang tak main, dia pun nanti main bila? Dia pamer raya. Kalau raya pergi suruh semayang kat masjid lah, pergi semayang kat sana. Ada faham? Bukan nak cerita. Nampak tak? Duk berbesar. Bukan orang main pun. Bukan orang main pun, walaupun kita tengok, kita nampaknya perumahan duk banyak lah ni. Adik kita kena buat besar sikit. Banyak lah perumahan duk besar ni jika orang main. Bodoh. Lepas dah dia tahu macam mana pun. Pasal tu Nabi kata, ya Allah, salah satu tanda kiamat ialah masjid. Tanda dia ialah masjid, Nabi kata. Bukan dia nak bagi banyak buat kuliah, sepatutnya kita bagilah. Kan? Bagi ni tengah-tengah dapat kuliah, kena berhenti. Kena berhenti tengok dia main-main. Berhenti, dapat. Kadang kita main-main, ustaz pernah main-main singgah kat masjid tu. Dia tengok ustaz susun barang-barang. Ustaz tolong susun pergi masjid lain boleh? Ustaz tak azan dah bunyi dah. Ustaz semayang, ustaz keluar. Tak boleh, kena keluar. Nanti dia nanti main kuliah ni. Aku keluarlah, ya Allah, nampak tak? Betapa sedihnya jiwaku. Masa tu kata, oh ya Allah, ya Tuhan. Punya sedih. Bila sedih-sedih, anak murid bagi tahu, ustaz tak apa ustaz. InsyaAllah ustaz. Rupanya Allah bagi hikmah kat ustaz. Dulu nak pergi masjid surah, kadang nak cakap masalah jual beli, ustaz segan. Bila tak boleh mengajar masjid surah, pergi kat rumah lagi seronok. Di rumah pula jenis orang muslimat, bila habis mengajar, dia pun jenis polak-polak. Makan laku macam-macam. Nampak tak? Lepas-lepas dia buat Allah kelam muslimat, ya Allah. Muslimin dia buat kat rumah-rumah dia. Rumah datuk ni buat, rumah ni buat, Allahu Akbar. Bila kita masuk mengajar umar macam tu, rasa lapang dada. Pasal masjid surau ni kadang tak boleh dia tu. Ustaz jangan cakap masalah, macam-macam dia sekat kita. Nak cakap sikit, aku kalih bab lain pula. Jiwa aku terancam. Tapi lah ni rasa jiwa tenang lah, ya Allah. Jiwa tenang, duduk menyanyi lagu bergembira bersamamu. Masa sonok satu kuliah. Allah Akbar. Depan tak ada apa dah. Allah, inilah kelebihan Allah bagi, nampak tak? Sabarlah. Kiamat dia kata akan datang, dia kata. Dengan dia kata apa? Dengan tanda-tanda masjid dia megah-megah. Masjid orang bagi besar. Masjid besi punya besar. Ustaz mengajar, masjid besi aku boleh mengajar. Bangat masjid besi mengajar apa? Masjid besi. Hai Allah. Masjid besi aku mengajar. Tak ada masjid besi. Bukan besi. Ya Allah, masjid besi tapi mengajak macam ni. Lalu aku lalu piah angkat nikah aku nak serabut rasa. Kita duk cakap nampak ada orang duk di sana, kita duk tengok orang. Ustaz pula jenis kuliah macam tu, mulut kita nak kata. Ni kalau boleh apa duduk boleh nak lemah perut lah. Tengah duk mengajar, saat itu duduk tangkap gambar. Ini pula duduk macam ni, Allahu Akbar, jiwa rasa tak boleh lah. Nampak tak? Allahu Akbar, masjid besi. Masjid punya besar macam tu. Sayang, program-program tak apa hidup sangat. Kita tengok dalam masjid-masjid yang ada kat Selangor punya besar, tapi tak ni. Sebenarnya orang-orang tu boleh mengajak lebih menarik. Macam Dr. Daniel kan, kalau dia mengajak subhanallah, manfaat tak boleh masuk. Nampak tak boleh masuk pun orang seronok dengan program kiamat dan program dalam televisyen kan. TV9, Allahu Akbar. Tengok, manfaat kalah.
Kan masjid surau semua, ya Allah bagi orang mai, bagi orang suka. Ni orang duk main elok-elok, berhenti kuliah. Ya Allah, ya Tuhan. Inilah Nabi dia kata tanda kiamat. Tanda kiamat dia akan sekat kami. Nampak tak? Oleh sebab tu dia kata apa kat sini? Kiamat dia kata akan datang, dia kata. Ditanda dengan masjid bermegah-megah. Hukumnya bermegah-megah dengan bangunan masjid adalah haram. Kita tak boleh. Lepas pecah tu buat ni, duit habis. Duk kutip dekat orang buat masjid, duk kutip dekat orang buat surau, tapi tak ke mana pun. Bagi kemas cantik surau sudahlah. Bagi perkemas elok, bagi lansir susun elok, bagi jangan nampak berabuk, upah dekat orang bagi bersih, jamban bagi nampak jamban betul. Ini jamban kita tengok, ya Allah begitu-betul. Ini jamban apa? Kan? Ya Allah, orang duk bagi kat tabung masjid, bagi jaga masjid, bagi nampak tempat wudu elok, yang mana bagi perelok. Duit ada bagi cantik. Bagi perkemas masjid ni, bagi perelok. Susunkan kitab-kitab Biblia elok-elok, nampak rap macam nak room ni buat tu lagi bagus. Ni duk pecah sana pecah, duk pergi besar tak besar ada. Yang ni pun dah okey dah. Contoh tak kata pun, nampak tak? Tak kata pun, tak kata. Bila lagi nak kata pasal bab ni ramai. Nampak tak? Dalam hadis lagi satu daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Abbas kata, "Ma umirtu li tashyidil masajid." Abdullah bin Abbas kata, telah bersabda Nabi SAW, aku tidak diperintahkan untuk menghiasi masjid-masjid. Nampak tak? Abdullah bin Abbas kata, aku tak pernah disuruh oleh Nabi untuk percantikkan masjid. Bukan, dah bersih masjid boleh, tapi janganlah masjid penuh. Kadang-kadang ayat Quran penuh bubuh. Saat ni dia gantung, Allah yo. Saat ni berwarna merah, hijau. Kalau apa pergi di India, Pakistan, Allahu Akbar, kena pakai koyok, Allah Sami Allah Al-Mahamidah Sami Allah. Tapi bila main raya dengan lampu klik-klak, ayo, ni kata ni apa ni? Masjid, oh jangan hias sangat. Ala kadar bagi nampak bersih. Masjid nampak bersih dah, susun. Nampak tak? Kalau Quran orang duk sedekah, kita jangan sedekah banyak-banyak di sini. Sedekah bukan orang baca, cukup yang duk ada. Mengarut. Nampak tak? Mengarut. Beli buku-buku kadang-kadang yang boleh orang manfaat lagi bagus. Sudah, jangan duk ni sangat-sangat. Maka Abdullah bin Abbas kata, aku tidak disuruh untuk menghiaskan masjid. Kadang kita niat, hari jadi saya nak beli satu, nak berbuka situ lah. Ayat tu kursi, tak payah. Ayat-ayat Quran bukan untuk digantung-gantung. Kan? Bukan nak buat hiasan. Ayat Quran untuk dibaca, untuk tadabbur, untuk ambil macam-macam boleh ambil daripada ayat Quran, bukan untuk jadikan hiasan. Kadang-kadang kita hias masjid tu, dia jadi macam lemak. Kan? Bagi masjid simple, nampak bagi simple. Dah tahu dah surau ni kecil, kena buatlah satu warna bagi nampak cerah. Contohnya kalau lansir warna macam tu, dia nanti nampak kecil. Surau nanti nampak kecil, dia kena ambil satu warna yang cerah. Warna orang tengok pun tak takut. Tu warna tu macam kita tengok, okeylah, tak ketuk, tak kutuk. Ada faham? Tak kutuk. Cuma nak cerita, ya Allah, ambil satu warna kadang-kadang yang cerah. Bagi nampak, oh surau tu nampak besar. Kadang-kadang walau surau kita kecil, tapi cara hiasan kita nampak surau rasa selesa. Ni kita fikir, ni rasa macam tak cukup lagi ni. Tak usah, cukup dah. Tuhan tahu dah. Dengan surau macam ni, dengan berpecah cukup. Ni dah cukup. Nampak tak? Tujuan Tuhan bagi tu ada sebab dan musabab. Ni nak cerita dalam bab hadis ni, dia tak cerita kat siapa pun. Maksudnya Nabi SAW tidak suka menghiasi terlalu sangat masjid. Jangan. Terlalu sangat menghiasi masjid, jangan. Maintain kebersihan dah. Maintain kebersihan, maintain lumut, jangan berlumut, cantik bersih. Sampai masjid ni boleh dapat ke kelas A. Depa pusing-pusing tengok cara penyusunan, bersih semua. Okey, cukup. Cukup tu. Tadi muslimat berapa orang nak mai? Ustaz, boleh tak saya nak ambil semayang ni? Tu dia kata tempat muslimat kunci. Sebab tu tak boleh masuk. Boleh tak nak masuk bagi laki-laki ni? Mai boleh ambil. Dia pun tuduh-tuduh sunyi-sunyi lah, kesian pula. Dia nak buka, dia nak ambil wuduk. Nampak tak muslimat dia nak ambil wuduk? Buka lah, tak apa. Satu, kadang-kadang satu ni buka. Apa nama? Satu apa? Walaupun ada 2-3 bilik ayat, satu saya buka. Nama dia bilik ayat rahsia. Sudah. Nampak tak? Kita tahu kadang budak-budak lari mah tak apa lah. Kena buat pada masjid ni fi sabilillah.
fi sabilillah. Sampai Nabi ajak kat kita rumah kan, rumah orang Arab ada macam tu, pasal musim panas. Di luar rumah kalau orang lalu kan ada boleh minum ayat sejuk. Tahu dah, kalau orang dapat minum ayat kita dengar tengah dagu ada minum, Allahu Akbar, pahala ganjaran yang banyak esok ni. Allah mudahkan kita saat nak mati, kita takkan dahaga. Kan tak salah kalau orang mai. Ni orang jangan masuk. Tak apalah kalau Cina sekalipun dia jual aiskrim, ding aiskrim. Cina masuk. Tak boleh. Tak. Dia berkata, yo banyak susah masjid. Tempat ustaz kena tak bagi masuk, dia jual ni kan dia lalu. Dia duduk meja surah Kaabah lama. Dia berhenti, nampak tak? Bila dia berhenti, dia nak masuk surau. Tak apa, ustaz bagi masuk. Dia nak terkencing, macam mana? Dia nampak surau, masuklah. Surau tak apa tu, rumah Allah Ta'ala bagi dia masuk. Nampak tak? Lagi bagus macam tu kita perkenalkan. Dia pun rasa seronok. Ya Allah, baru pertama kali dia kata, cuba masuk gereja tu, kita senap perut dia bagi, welcome, yes, okay. Nampak dia cakap satu macam. Kita masuk gereja, dia tak akan halau kita. Dia tak akan halau. Ni kita, ya Allah, dia duduk main singgah. Nak singgah saja, apa salahnya? Dia nak terkencing sangat-sangat dah. Mainlah masuk. Dia hamba Allah, umat Muhammad. Cuma kapiak je. Pada tu pernah masjid surau. Sambung. Maka dia kata kat sini, menghiasi masjid adalah makruh. Bukan tak boleh, dia makruh. Dia jadi satu macam, nampak tak? Kita masuk, dia jadi satu macam. Allah bagi cantik masjid ni. Kalau boleh beli wangi-wangi tu. Tu aku Ustaz suruh beli benda wangi, apa tak mau. Aku jual dia benda wangi tu. Kan bila letak benda bagi wangi wakaf kita letak. Allah cicak wangi tergedip-gedip, wangi sangat-sangat. Tapi cakap dengan apa jenis tak faham, tak tahu doa apa nak bagi faham. Menghiasi masjid dia kata adalah makruh kerana tidak ada larangan syariat secara tegas. Memanglah larangan tak ada nak hias, tapi agama tak suruh kita terlalu sangat hias. Terlalu sangat, setengah ada orang beli tak tahulah dekat 100,000 lebih, surau kecil dia buah lampu. Bila pasal setahun nak cuci tu saja berpuluh ringgit, pasal nak kena buat apa, berabuk tak usahlah, kalau orang nak pergi ke apa pun tak usahlah. Dia bagi lampu dalam masa 5 minit, dia tukar warna lain. Kita semayang pun ganggu. Ustaz semayang pun ganggu, nampak tak? Bila ustaz berkuliah sudah tengok, ustaz warna lain lah. Dia jadi warna saat ni warna biru lembut, saat ni warna lain. Dia kacau ustaz punya kuliah. Bukan setakat ustaz je, ramai bukan ada orang tengok lampu tu. Pasal baru letak, dia kacau sangat-sangat lampu tu. Dia pergi letak 2-3 tempat dalam masjid pula. Masjid tu masjid besar. Tak payahlah. Tu semua dia ganggu daripada kan. Ustaz pula jenis apa-apa benda baru aku tengok. Oh, ada bola-bola. Tengok bola-bola. Dia berubah warna. Bila berubah warna aku tengok kuliah. Oh, saat ni warna lain. Nampak tak? Dia kata memang fashion macam tu ustaz. Nampak dia sentiasa berjalan macam tu. Raplah lah, tak payahlah. Oi, ni masjid bukan disco. kan. Sambung Nabi kata apa lagi daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala. Lagi 5 minit nak habis, sabarlah. Hampa ni kan lagi lama duduk di masjid, di surau, lagi bagus. Malaikat tahu duk mengadu tentang hampa ni, ya Allah. Malaikat tak berhenti. Pasal satu lagi lama lagi bagus, lagi lama. Loh, mamak punya kuliah mampu aku. Nampak tak? Lagi lama lagi bagus. Pasal apa duk tengok gambar kadang-kadang. Hari ni rasa gambar tak bagus. Kan? Gambar tak bagus, dekat jarak jauh apakah gambar tu. Tak tahu. Gambar dia hari Senin dengan hari Rabu, hari ni tak ada. Okay. Sambung. Semua boleh mampuh lah. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Anas bin Malik, uridat, dia kata, alayya ujur ummati hatta al-qadhatu yukhrijuha ar-rajul min al-masjid. Rawahu al-Imam Abu Dawud wa Tirmizi wastaghrabahu wa sahha Ibnu Khuzaimah. Hadis ini diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Walaupun hadis ini nampak macam gharib, tapi hadis ini adalah hadis sahih. Maksud dia bagus, makna dia memang bagus. Kadang-kadang kita pergi masjid, kita masuk masjid
dapat pahala kita keluar bawa dosa. Kadang-kadang kita masuk masjid, kita dapat pahala kita keluar bawa dosa. Bila kita dalam masjid, kita lalu depan orang semayang, dosa tak? Dosa. Kita putus. Saat ni kita bagi kotor masjid, kita buat lebih kurang adab, kita tak jaga. Macam orang duk semayang, kita tak hormat. Nampak tak? Semua tu kadang-kadang masuk masjid, dapat pahala, keluar bawa dosa. Maka dalam hadis ini ajak macam mana cara kita nak dapat dosa, dapat pahala. Maka kata Anas bin Malik, kata dia, kata Nabi SAW, Nabi kata, uridat alayya, diperlihatkan kepadaku. Bila kita masuk masjid, Allah buka, Allah bentangkan, uridat alayya. Allah kata mana-mana orang masuk masjid, bila masuk masjid saja Allah nak bentang dekat dia pahala. Pahala banyak sangat-sangat yang boleh masuk masjid. Salah satu pahala, kita nampak apa-apakah, benda putih ke apa, boleh dalam poket. Nampak ada kotak sikit boleh masjid. Bila terpegang-pegang, nampak lembek. Ni terhidung ke apa pun. Tu ada. Nampak ada kuku ke apa ke, biasalah. Bila dengar ceramah lama, kita tak bawa, dia tak boleh pegang. Kita ada pegang kuku dia. Saat ni main kuku, nampak dia main apa ke, dia main apa. Kita pun kena buat kuliah bagi gila-gila supaya dia tak pegang kuku. Nampak tak? Kalau kuliah mengantuk sangat kan dia nak tidur, saat ni ayat liuk dia melitik jatuh. Rapelah lah, nampak tak? Maka kita pun buatlah kuliah kita bagi dia tak pegang apa pun. Oleh sebab tu Nabi kata bila masuk dalam masjid, Allah Ta'ala kata, uridat alayya, aku dibentangkan oleh Allah Ta'ala. Pahala ujur orang masuk masjid surah ni, pahala besar sangat. Boleh masuk masjid, dia nampak benda tak elok dia ni. Kan? Benda tak elok, benda dia susun ke apa ke, benda kotak dia buang dalam poket dia. Saat ni dia keluar balik, dia buang balik benda tu. Allah Ta'ala janji, ya Allah nak bagi pahala kat dia. Tengok dalam hadis ni, diperlihatkan kepadanya ganjaran-ganjaran kepadaku. Masuk masjid saja, ya Allah, Allah kata apa nama? Uridat, aku bentangkan pahala banyak dekat hang sekali. Sekalipun seorang laki-laki kita membuang kotoran daripada masjid. Nampak tak? Kita ambil sikit-sikit, kita kutip, kita buang benda tu. Allah akan buang semua benda yang tak elok yang ada kat diri kita. Pasal tu ada sini sikap orang soleh. Maka kita pun jangan kata kat Tok Siap, tolong jangan bersih sangat-sangat masjid. Itu pengotor. Nampak tak? Kebetulan dia nampak benda macam tu. Kita pun, kita kata apa? Kita kata kat AJK Surau, satu hari boleh dah ni anak duk cuti semua, bila pagi dalam pukul 10 bagi kunci kat kami, insya-Allah kami jaga. Kami nak bersih semua, nak vacuum, nak tengok kereta ni mana tak sangkut, dia nak roboh, nak jatuh. Semua kami nak betul, balik anak cucu kami bakat balik. Kami tagih nak susun balik, boleh tak? Tahu tak kita kemas masjid semua macam ni, ya Allah. Allah pahala, ganjaran pahala yang tak tahu nak kata dah. Berapa kali kita duduk main masjid ni, berapa kali kita pernah bersih? Berapa kali pernah bersih masjid? Tapi aku Tuhan, Muhammad, aku nak bentangkan besar punya pahala, punya banyak doa dalam masjid surau aku. Kita punya kemas setiap orang yang main semayang rasa, ya Allah bersihnya, ya Allah. Bila kita sujud ya kita, ya Allah kapek siapa ni bagilah tenggelam dengan aku punya dai-dai semua apa tak nampak dah. Asal seronok macam nak tenggelam untuk selama-lamanya, ya Allah, seronok apa dah. Ya Allah, kesan daripada kita bersih. Ni kalau tenggelam, ya Allah punya berdebu nak mampus. Tambah tu imam tu pula, Allah lambat dapat mampus aku, nampak tak? Allahu Akbar kabir. Oleh sebab tu kita disyorkan banyak-banyak untuk bersih masjid surau. Aku Tuhan, aku bentangkan pahala yang banyak boleh buat keluar daripada masjid surau aku, benda kotor boleh buat keluar ni. Aku nak bagi ganjaran pahala hang jaga masjid aku. Pahala banyak boleh buat. Pernah duduk di rumah kadang-kadang pakat dengan anak pinak macam ni. Esok ni Allah di pada mahsyar Allah kata apa? Inilah anak pinak yang pernah bersih masjid aku. Vacuum kau ada tu, kita tengok vacuum ni lah duk pakai di masjid ustaz sampai hari ni masuk 15 tahun dah tak rosak. Pasal vacuum tu pasal apa? Allah jaga vacuum dia. Tengok, ni vacuum kita 2 tahun tak ada bunyi vacuum hang kedekut. Hang tak pernah teringat nak bersih rumah Tuhan. Ada faham tak tu? Rumah duduk dekat-dekat macam ni, nak mampu hamba. Aku tak tahulah. Sambung. Maka datang apa sini? Orang yang membersihkan dan menjaga dari kita kebersihan masjid mendapat pahala ganjaran yang besar sangat.
Masjid Surau ni kalau kita pergi tanah Arab, kita memang risau dunia dan akhirat. Daripada Mekah nak pergi ke Jeddah kadang, Mekah nak pergi Madinah, singgah saja masuk kena mengucap astagfirullah, 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 astagfirullah. Kalau nak terberak masuk Allahu akbar, Allahu akbar. Apalah depan ni tak tahu. Kita nak masuk kita tahu la ya Allah Tuhan. Depa boleh eren dengan elok, masjid punya besar kadang-kadang berpuluh. Tapi kalau pergi India kena mengucap tu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu, kena mengucap dulu daripada. Kita akan tengok kadang-kadang depa berdiri kencing. Berdiri. Dulu ustaz tak tahu pasal apa berbuih hayang tu. Tak tahu. Lama-lama ya Allah dah duduk 5 tahun baru tahu ya Allah kalau orang tu punya hancing dulu tak tahan. Lalu jadi biasa dah. Jadi biasa, jadi macam minyak wangi dah. Lorong-lorong dia, tanya kat mereka sendiri. Tanya kat mereka kalau kita pergi sembahyang Jumaat lambat, dia pancuk kencing kat luar-luar macam tu, dia biasa dah. Allah, kadang-kadang kita naik kereta api, perempuan angkat tangan, bila dia kencing berak. Dia duduk kencing, perempuan dia Allahu Akbar, Allah musibah lah ya Allah. Kalau abang pergi di Peshawar, dekat Afghan, kalau pergi bumi punya cantik lah ya Allah. Gunung Ganang dah cantik, tapi nak masuk takut bom. Nampak dah, ya Allah, banyak sangat dia berak. Tapi Allah bagi kat dia bumi tu pasal cuaca panas kan, taik dia berak dan kering. Tak tahulah apa bangsa ni, kita pun tak faham lah. Tak faham langsung. Arab pun macam tu. Kecuali ada setengah tempat lah pun macam tu juga. Kita janganlah, bumi kita pun jaga juga. Masjid Surau ni kadang-kadang bintang toilet ni tak tahu dia pasal apa. Sepatutnya kita duduk sembahyang mengaji, lepas kencing ke berak, corak lah. Corak sampai dah rasa dah tak ada hanya ni. Okey lah, ni corak sikit-sikit je. Pancuk merata bodoh. Nampak tak? Hancing tu punca daripada siapa nak kencing berak sini? Kita lah. Cuba corak ayat bagi habis-habis ya Allah. Ni kadang-kadang Ustaz masuk. Dia ni air kencing nak nampak. Dia bila dia kencing, kita tahu dia kencing berdiri macam mana tahu? Dikeliling so kuning. Kau punya geram sangat nampak tak? Tambah-tambah kalau selisih dengan Ustaz orang pakai serban. Ya Allah, hang janggut serban macam mana hang eren diri hang. Bersihlah oi. Bab-bab tu kena sensitif lah sangat. Agama suruh jaga nampak tak? Sampai bab kita mengaji hari ni lama sikit pasal apa? Suruh jaga toilet semua kencing. Hari ni terlebih sikit lah masa cuti sekolah, anak-anak dah di rumah nampak tak? Mak semua menilam merata. Kan? Maka membersihkan dan menjaga kebersihan wajib dia kata. Satu hadis yang last sekali daripada Abu Qatadah radhiyallahu anhu. Dengar ni hadis ni. Hadis ni Ustaz kena terang tapi tak apalah, nanti dengarlah. Ustaz lain akan bagi tahu. Daripada Abu Qatadah radhiyallahu anhu, an Abi Qatadah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala ahadukum masjida", bila kita masuk dalam masjid, ni perbahasan. Bila masuk dalam masjid, fala yajlis, jangan duduk. Masuk dalam masjid jangan duduk hatta yusalli raka'atain. Hadis muttafaqun alaih, Bukhari Muslim. Adab bagi kita masuk masjid surau, masjid tu utamanya masjid surau pun ulama kata kalau buat ada apa nama? Ada buat khutbah Jumaat. Tapi yang paling sah sekali ialah yang apa nama? Yang asal usul dia buat masjid. Masuk dalam masjid, tolong jangan kamu duduk sampai sembahyang 2 rakaat. Okey? Dah makan sembahyang 2 rakaat. Nabi pernah tegur bila mana mai sembahyang Jumaat, orang mai duduk Nabi tak bangun. Sembahyang 2 rakaat tahiyatul masjid dulu. Sembahyang tahiyatul masjid dulu, okey? Sembahyang tahiyatul masjid ni sangat-sangat perlu. Contohnya tengah-tengah kita mai hari Jumaat. Allahu Akbar azan. Kebanyakan orang kita suka berdiri kan? Daripada berdiri tu tunggu doa azan, terus kita sembahyang tahiyatul masjid dapat pahala. Pada berdiri tu ambil peluang sembahyang tahiyatul masjid. Lagi bagus nampak tak? Lepas dah azan kita nak sembahyang qabliyah. Tak ada tahiyatul masjid. Okey? Lebih afdalnya kita sembahyang tahiyatul masjid. Maka Nabi kata bila masuk dalam masjid sembahyang 2 rakaat tahiyatul masjid. Macam tu kita kalau musafir, kita singgah nak terkencing ke apakah, ambil wuduk, pasal kita kencing di masjid tu, masuklah saat masjid sembahyang 2 rakaat.
Masjid akan jadi saksi seni dari akhirat kelak. Doa orang musafir ni mustajab. Betul? Kita duduk musafir, ya Allah, singgah ya Allah Tuhan, bagilah lapang dadaku ya Allah. Bagilah anak pinak ni dengar cakap ya Allah. Jadilah anak-anak yang soleh Allah. Duk dengar ceramah ni, teringin sangat nak tengok anak, cucu, cicit semua beriman ya Allah. Baru tahu betapa mulianya ada agama ni Allah. Bila tak ada agama sakit ke lah, koyok semua sakit. Bila anak ada agama tak boleh terus nak panggil dah. Cukup waktu dia balik dah. Bila tak ada agama nak kena panggil, aku kata balik. Nampak tak sakit? Jantung semua sakit. Ustaz cuti sekolah duk tunggu bila hari nak buka sekolah. Terbakar dada, lawatlah lambat sangat, baru hantar. Baru tahu nampak cuti sekolah dia dari rumah kan. Bila anak dia ada rumah baru tahu macam mana cikgu duk jaga anak hampa. Betul tak? Macam mana cikgu duk jaga anak hampa? Aku pernah jadi guru dulu. Macam mana mak bapak pernah maki aku? Nampak tak? Oleh sebab tu ya Allah, bila anak duduk di rumah tak dan sebulan baru terfikir sakit jantung dah Ustaz, pada di rumah sakit jantung. Jantung sakit lah bila nak buka sekolah. Kita pun cari tak mana ada camp nak entang. Baru cari camp kan. Tak semua pocek. InsyaAllah bulan depan insyaAllah tahun baru, lepas tahun kita jumpa balik kan. Tahun depan kita jumpa. Berarti lepas tahun ni kita jumpa. Tahun depan kita akan masuk bab yang ke-16, cara-cara solat. Cara-cara solat ni kalau boleh kita sama-sama tumpu. Kita tengok pada buku ni, tumpu macam mana cara solat Nabi SAW. Kita tengok. Kita tengok macam mana perbahasan di kalangan ulama tentang cara solat. Ustaz rasa cukup tak kat situ, masa pun dah lebih. Hari ni ambil terlebih sikit, minta maaf sebenarnya cuti sekolah. Jangan ke mana. Masih lagi rancangan yang sama untuk bawa kita